Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini saya ambil daripada sumber internet dan tajuk yang dibagi kat sini adalah susu. Ya, susuk. Sebenarnya kalau dulu saya suka sangat tengok cerita kalau tajuk susuk, tajuk macam nak cantik tapi menggunakan ilmu. Saya suka sangat-sangat tahu. Tak tahulah kenapa, tapi mungkin kita dah boleh expect ending dia macam mana. Yelah, movie kan. Dan walaupun kita tahu ceritanya alih-alih macam itu juga, tapi tetap juga nak tengok tau. Jadi kisah kali ini terserah kepada korang sama ada nak percaya ke tak benda ni betul-betul berlaku atau sebaliknya. Kalau tak nak percaya pun anggaplah ini sebagai satu hiburan semata-mata kan. Hiburan tapi ngosek. Okeylah, macam yang saya cakap tadi, cerita ni saya ambil daripada sumber internet dan nama dia dalam cerita ni adalah Mak Piah. Jadi Mak Piah ni dia nak ceritakan tentang mak saudara dia. Yang mana mak saudara dia ni sebenarnya dah pun meninggal dunia. Dan dia sharekan cerita ni untuk dijadikan iktibar kepada orang ramai. Baguslah kan. Lagipun kita bukannya tahu pun siapa Mak Piah ni, siapa mak saudara dia kan. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Jadi, nama mak saudara yang dia masukkan ni adalah Tijah Lawa. Lawa tu mungkin dia punya nama glamour macam itulah. So dia dikenali sebagai nama Tijah Lawa. Okey? Sebab katanya mak saudara dia ni lawa sangat walaupun umur dia masa tu dah 52 tahun dah. So Tijah Lawa ni adalah janda yang paling hot dan spicy pada masa tu. Dia dah berkahwin 4 kali dah dan kebanyakan suami dia menceraikan dia sebelum umur perkahwinan dia orang ni sampai setahun. Dulu Mak Piah ni heranlah juga. Kenapa dengan mak saudara dia ni? Kahwin cerai kan? Tapi yang kelakarnya dia cerita kat sini lah. Kalau dengar je mak saudara dia tu, mak saudara kau tu dah cerai dah. Tak lama lepas tu, dah kahwin lain? Bukan hari tu je ke cerai? Ya, macam itulah kehidupan mak saudara dia. Dan umur mak saudara dia tadi, macam yang cakap, dah 52 tahun kan. Tapi badan dia, muka dia masih lagi bergetah tau. Seolah-olah macam budak-budak yang baru berumur 18 tahun macam tu. Katanya gadis-gadis kampung zaman tu pun tak boleh nak lawan dia. Bayangkan. Jadi nama Tijah Lawa ni memang ngetok habis. Kat kampung tu kalau sebut je Tijah Lawa, siapa yang tak kenal? Semua orang mesti kenal punya. Yelah, kalahkan anak-anak dara. Pernahlah juga Mak Piah ni ajak kawan dia tau. Sebab sebelum ni dia pernah cerita dah yang makcik dia ni lawa, cun melecun. Dah umur 52 tahun pun macam belasan tahun umurnya. Dah tu kawan dia ni pun tak percayalah kan. Kau ni biar betul. Takkanlah ada orang macam gitu kan. Lepas tu Mak Piah ni pun cakap, kalau kau tak percaya, jom datang rumah aku. Dah tu kawan dia pun datanglah ke rumah Mak Piah ni. Jumpalah dengan mak saudara dia yang umur 52 tahun tadi kan. Lepas tu, kawan dia ni bisik dekat dia, adik engkau ke ni? Dan Mak Piah pun cakap lah, kan aku dah cakap, ni mak saudara aku ni, yang aku cerita kat engkau. Lepas tu kawan dia pun macam sebersalah tau, nak panggil mak saudaranya Mak Piah ni dengan gelaran makcik tu. Macam tak kena je. Dah tu Mak Piah cakap lah, kan aku dah cakap dah, makcik aku ni cun melecun. Nak dipendekkan cerita, 5 tahun lepas tu makcik dia ni dalam keadaan nazak dah. Dah tu dia jemputlah kawan dia tadi yang namanya Tuan Syed. Dia jemput kawan dia tu untuk datang melawat makcik dia dan tengok keadaan makcik dia sama-sama masa tu. Jadi lepas dah kawan dia Tuan Syed tadi sampai je dekat sana nak pergi melawat ni, dan segala benda yang berlaku pada saat tu dia ceritakan balik kepada Mak Piah ni. Dia cerita macam ni dengan Mak Piah. Masa Mak Piah jemput dia untuk pergi ke rumah Mak Piah, lepas tu sama-sama menyaksikan detik-detik akhir Tijah Lawa tadi, masa tu sebenarnya dia sibuk sangat dengan kerja. Tapi yelah, memandangkan dia dah kenal lama dah dengan Mak Piah ni, dia sejak daripada kecil lagi, jadi dia sanggup untuk ambil cuti dan balik ke kampung Mak Piah untuk melawat Tijah Lawa. Dah tu sampai je dekat kampung halaman Tijah Lawa tadi, tiba-tiba je dia rasa macam meremang tau. Berdiri habis bulu roma dia. Kalau dulu sebenarnya dia suka sangat cakap besar.
Tapi pada saat tu dia jadi pendiam tau. Dia senyap je mendiamkan diri. Dah tu dia terfikir, mesti ada sesuatu yang dah berlaku ni. Kalau tak, takkanlah Mak Piah ni ajak dia untuk melawat Cik Jahlawa yang sedang nazak. Yelah, kalau dah meninggal ke apa, logik lah juga kan, ajak kawannya ni untuk melawat jenazah macam tu. Tapi ni belum meninggal pun lagi. So Tuan Syed ni fikir pada masa tu, mesti ada benda yang berlaku. Masa kaki Syed tadi pijak je tangga, bulu roma dia makin menebal tau. Dah, Tuan Syed tadi pun ambil tempat. Lepas tu dia pergi baca Yasin sama-sama. Dan keadaan Cik Jahlawa pada masa tu sama je. Seolah-olah macam berat sangat nyamanya ni nak terlepas daripada badan. Dah tu Tuan Syed tadi ambil keputusan untuk sambung lagi cuti. Sebab dia nak tengok sendiri apa kesudahan Cik Jahlawa ni. Yelah, katanya mungkin sedikit sebanyak boleh bagi iktibar pada dia. Dan juga boleh diceritakan pada orang lain nanti, berkongsi cerita kan. So pada masa tu 3 hari berturut-turut diorang ni baca Yasin. Tapi keadaan Cik Jahlawa sama juga, macam tu juga. Seolah-olah tak ada kesudahan langsung. Cuma makin banyak pula semut dan juga ulat yang keluar daripada muka dia. Badannya pula seolah-olah dah terbenam ke dalam tilam tau. Padahal dia dah kurus kering macam tu. Sepatutnya dia dah, yelah, ringan gila kan. Macam mana dia boleh tenggelam dekat dalam tilam. Mak Piah pada masa tu, dia dah tak sanggup dah nak tengok keadaan makcik dia. Yelah, dalam keadaan terlantar macam itu je kan. Dah tu, dia pergi ajak Tuan Syed untuk pergi cari semua bekas suami mak saudara dia. Untuk cari tahu apa puncanya, kenapa makcik dia sampai macam ni sekali. Jadi Tuan Syed dia ikutkan je lah. Yelah, kalau boleh dicepatkan lagi bagus kan. Sebab dia sendiri pun dah tak sanggup dah nak tengok Cik Jahlawa ni dalam keadaan terseksa macam tu. Jadi katanya pada hari tu, lepas asar je, diorang berdua ni bonceng motor untuk pergi cari bekas suami Cik Jahlawa. Dan Alhamdulillah, Allah pemudahkan. Katanya nasib baiklah juga sebab semua suami-suaminya tu masih lagi tinggal dekat tempat yang sama. Dah jumpa dengan bekas suami Cik Jahlawa tadi, Mak Piah ni pun ceritakanlah apa yang dah berlaku dengan Cik Jahlawa ni kan. Dan bekas suami Cik Jahlawa ni tak ada reaksi yang mengejutkan langsung. Diorang hanya diam seolah-olah macam boleh tahu benda-benda ni semua akan berlaku. Adalah salah seorang bekas suami je ni, dia panggil Pak Ngah tau. Dan Pak Ngah tu cakap apa? Padan muka dia. Siapa suruh jadikan syaitan sebagai tempat pendinding? Marah betul Pak Ngahnya kan. Katanya Pak Ngah dia ni adalah suami Cik Jahlawa ni. Cuma diorang tak tahulah ini suami yang keberapa. Sebab diorang cakap ini je suami Cik Jahlawa yang masih lagi hidup, bekas suami. Mak Piah tadi pun bersuara. Mak Piah cakap, sabarlah Pak Ngah. Kami datang ni nak cari jalan penyelesaian. Kesian saya tengok Mak Ngah tu. Dia dah nazak dah. Tapi nyawanya macam susah nak keluar. Apa puncanya Dah tu Pak Ngah dia tadi buka cerita. Dia cakap, Tijah ni tak sup sangat nak cantik sampaikan sanggup pergi cucuk berpuluh-puluh jarum emas dekat muka tu. Ikutkan sangat kata-kata syaitan. Setiap malam Jumaat je, dia mesti akan asapkan muka dia dengan kemenyan. Dah tu dalam keadaan gelap gelita, tanpa sikit pun cahaya yang masuk. Mandi pun nak kena mandi dengan bunga-bunga tertentu. Itulah padahnya. Tuan Syed tadi pun tertanya tau. Dia tanya, maksud Pak Ngah, Tijah ni ambil susu? Pak Ngah jawab apa? Ya, betul. Kalau tak silap, dekat muka dia tu ada lebih kurang 27 jarum emas. Banyak pantang larang yang dia kena ikut. Tak boleh makan pisang emas lah, tak boleh nak lalu dekat bawah penyidai lah. Dan paling dahsyat, dulu Pak Ngah pernah ajak dia pergi ke majlis kematian. Tapi dia tolak sekeras-kerasnya. Lepas tu dia cakap apa? Ini yang paling bahaya dan ini boleh memudaratkan diri dia. Allahu Akbar. Sebab itulah Pak Ngah ceraikan dia. Lepas tu Pak Ngah cakap, nasib baiklah juga diorang berdua ni tak ada zuriat. Mak Piah tadi pun cubalah pujuk Pak Ngah dia ni kan. Habis tu macam mana ni Pak Ngah? Dah 3 bulan dah Mak Ngah tu terlantar je dekat situ. Dah 3 bulan dah dia sakit. Tolonglah Pak Ngah. Mana tahu Pak Ngah tahu ada cara ke macam mana kita boleh keluarkan benda ni. Dah tu Pak Ngah dia pun cakap, yelah, aku pun dah lama dah maafkan dia. Yang aku tahu cara terakhir untuk keluarkan nyawanya, kau kena cabut 7 atap yang ada dekat bumbung. Dah tu buka 7 keping papan lantai. Dan last sekali kau pergi ambil sebatang pokok pisang, cantas batang dia. Mungkin ni je lah kot cara nak keluarkan roh jahat yang ada dekat dalam tubuh dia tu. So masa tu Mak Piah dengan Tuan Syed tadi saling berpandangan antara satu sama lain. Sebab masing-masing macam terfikirlah kan, kalau betul lah ni je caranya, cara terakhir,
why not kan? Why not diorang try? Mungkin tu je cara untuk diorang ni putuskan ilmu yang Tijah ni dah tuntut dengan diri Tijah tu sendiri. Bila diorang cuma berharap lepas diorang dah buat semua tu, roh Tijah lawa ni boleh keluar dengan baik. Jadi masa tu sebenarnya kelam kabut jugalah diorang ni minta diri daripada Pak Ngah. Ya Pak Ngah, tak apalah, kita orang dah nak balik dah ni. Yelah kan dah tahu dah caranya macam mana kan. Lagipun hari dah gelap, dah nak gelap, dah nak maghrib dah. Takut malam nanti kan susah pula. Diorang nak pergi cari batang pisang lah, nak pergi buka atap rumah sana lah, nak pergi buka papan lantai lagi. Kan banyak kerja nak kena buat kan. So dia pun minta diri daripada pakcik dia tadi, daripada Pak Ngahnya. Tak apalah, kami balik dululah Pak Ngah. Assalamualaikum. Dan Pak Ngah pula dia cuma mengangguk je. Air mukanya tu seolah-olah bersahaja, tak ada pun perasaan sedih, tak ada pun keinginan untuk dia tengok buat kali terakhir bekas isteri dia tu. Okey, sampai je dekat rumah tadi, diorang berdua sibuk buka atap rumah dengan buka papan lantai. Jadi pada masa tu semua orang bekerjasama untuk selesaikan pada hari tu juga. Sebab yelah masing-masing dah tak tahan dah. Dan jumlah orang yang datang untuk baca Yasin pun makin hari makin sikit. Dah selesai je diorang cabut atap sana, lepas tu cabut papan lantai ni dan dah ambil dah daun pisang pula. Dah ambil dah batang pisang sekalipun, dan diorang semua duduk mengelilingi Tijah lawa untuk baca Yasin. Pada masa tu Tuan Syed tadi tengok je ke arah wajah Tijah lawa ni. Lepas tu dia terfikirlah, inilah wajah yang dulu dia rasa macam terkejut dengan kecantikan anak gadis tu. Dan pada hari ni dia terkejut tengok keadaan Tijah lawa yang dengan mukanya yang buruk. Yelah sampaikan keluar semut, ada ulat lagi. Bukan saja buruk tapi mengerikan. Tak lama lepas tu dia perasan yang ada lendir-lendir yang keluar daripada dagu Tijah lawa, dan katanya tempat tu lah, dagu tu lah tempat dia cucuk jarum emas tadi. Dah tu ada lagi lah beberapa kawasan lain yang dia cucuk jarum emas tu, dan kawasan tu juga terkeluar lendir-lendir. Lendir tu pula sangat-sangat busuk tau. Tak lama lepas tu mata Tijah lawa ni dah pandang ke atas bumbung sana yang dah dibuka tadi kan. Dadanya pula makin lama makin berombak naik turun macam tu. Dalam masa yang sama, diorang yang mengelilingi Tijah lawa pada masa tu teruskan baca Yasin. Tapi tak ada siapa pun yang berani duduk dekat sebelah Tijah lawa, apatah lagi untuk ajarkan dia untuk mengucap. Tak ada siapa yang berani tau. Dan tak lama lepas tu mulut Tijah lawa ni terbuka dengan luasnya, sambil-sambil mata dia pandang ke arah langit sana. Ya langit lah kan, sebab dah buka dah atapnya. Dah tu selama beberapa minit je, tubuh Tijah lawa ni jatuh dekat atas tilam balik. Sebab sebelum ni dia seolah-olah macam agak terangkat macam tu lah, macam sesuatu nak keluar daripada tubuh dia tu kan. Lepas dia dah jatuh ke atas tilam balik, pada masa tu dia dah tak bernyawa lagi dah. Dalam masa yang sama juga, rumah papan tu tiba-tiba je macam berangin tau, macam lalu angin macam itu. Sampaikan lubang atap yang dicabut tu pun bergegar, seolah-olah nak tercabut lagi satu. Jadi lepas dia dah meninggal dunia tu, banyak lagi lah kejadian pelik, kejadian yang menyedihkan yang berlaku masa pengurusan jenazah tu. Tapi Alhamdulillah, last kali upacara pengubumian dia dapat diselesaikan juga. Dah selesai je urusan jenazah tadi, Tuan Syed ni pun minta izin mak piah untuk balik dululah. Sebab yelah dah lama dah kan dia tidur dekat rumah tu. Dia pun rasa macam malas lagi dah nak tidur semalaman ke apa, sebab dia rasa dia dah ada lama dekat rumah tu, menumpang rumah orang pula tu kan. Dia sendiri pun rasa tak sedap, dan badan dia pun sebenarnya tak sedap juga. Katanya mungkin sebab menumpang rumah orang terlalu lama. Dah tu dia pun baliklah ke Melaka kan. Dan masa dekat Melaka tu dia macam ingat-ingat balik apa yang dia dah nampak dengan mata kepala dia sendiri, apa yang dah berlaku dengan Tijah lawa tu, akibat daripada ambil susuk tu semua. Masa tu dia cuma fikir, inilah balasannya, inilah balasan yang Allah bagi. Itu dekat dunia, dekat akhirat nanti belum tahu lagi macam mana kan. Dah tu dia doakan semoga dosa-dosa Tijah lawa ni diampunkan Allah SWT. Dan dia pesan, kita sebagai manusia ni tak ada hak untuk menghukum orang lain. Katanya orang yang tonggang-tongging solat tu, ayat dia tahu, tonggang-tongging solat pun tak dijamin masuk syurga. Dan pernah ada cerita kata seorang pelacur ni dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Sebab apa tahu? Sebab pelacur ni bagi minum kepada seekor anjing.
Jadi kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Walaupun kita dah tahu dah sejarah kita macam gini, macam gini. Dia tu sejarah dia macam gini, macam gini. Tapi tak menentukan yang endingnya pun tak elok juga kan. So, don't judge. Jangan menghukum orang. The end. Saya rasa baguslah dia punya nasihat tu. Saya sokong sangat-sangat. Jangan menghukum orang. Walaupun kita tengok, wow, dia ni, oh my god, gitu kan. Oh my god, dia ni asal ke macam ni weh, macam tu. Tapi, ya kan kita tak tahu jalan hidup dia macam mana, apa yang dia alami. Dan kita, yang paling penting, kita tak tahu ending dia macam mana, ending kita pula macam mana. So, jangan nak menghukum orang. Cukuplah kalau kita tengok dia macam gitu, sekadar mendoakan dia, semoga everything is fine. Semoga semuanya baik-baik je. Kan? Baik kau baik kau. Tiba. Okeylah, saya rasa sampai sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasalah, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.